Selamat pagi, Kika. Selamat pagi, Robin. Kika buat apa di sini? Kika nak menonton Didik TV KPM. Oh, Robin pun nak tonton Didik TV KPM. Kalau macam tu, jom kita sama-sama menonton Didik TV KPM. Jom kawan-kawan di rumah. Jom. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti makan pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, bukan air saja. Okey? Okey. Dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman seperti ada di sini untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Kalau boleh 2-3 meter, lagi bagus. Dan untuk hari ini, saya bersama seorang cikgu iaitu Nur Khairia binti Abdullah daripada Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Klang, Selangor. Hai cikgu, selamat pagi. Selamat pagi, Sean. Dah makan cikgu? Saya dah makan. Dah makan cikgu? Dah. Dah. Okey. Sebelum kita teruskan cikgu, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP cikgu. Hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Cikgu pun memakai pelitup muka. Jarak dengan saya dengan cikgu, di antara saya dengan cikgu tu memang lebih daripada 2 meter rasanya cikgu. Lebih. Okey. Sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada murid kita ataupun kepada kawan kita yang menonton sekarang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Khairia binti Abdullah alias Nancy Bina. Boleh panggil saya Cikgu Nancy. Okey. Cikgu Nancy ya? Ya. Cikgu Nancy dah ajar berapa lama cikgu? Saya dah mengajar selama lebih kurang dalam 14 tahun. Wow, okey. Dan untuk hari ni cikgu, apa yang kita nak teroka, tapi sebelum tu, saya sebenarnya nak tengok kita akan teroka dengan siapa kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka ceria yang akan bersama kita untuk penerokan kita. Apa saya akan buat sekarang cikgu, saya akan sebutkan nama mereka dan mereka akan kenalkan diri ya. Sila kenalkan diri anda apabila saya sebutkan nama anda. Kita mulakan dulu dengan Aisyah. Hai, selamat pagi. Hai cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Aisyah Auni binti Nasruddin. Boleh panggil Aisyah. Okey, terima kasih Aisyah. Dan seterusnya kita ada Harita. Selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Harita Sitemberem. Anda boleh panggil saya Harita. Okey, terima kasih Harita. Kita juga ada Sophie. Hai, selamat pagi. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Sofia Sufi. Boleh panggil saya Sophie. Okey, terima kasih Sophie. Kita juga ada Kaisara. Hai dan selamat sejahtera kepada Cik Khairia dan Abang Sean. Nama saya Nur Kaisara binti Muhammad Faizal. Anda boleh panggil saya Kaisara. Okey, terima kasih. Kita juga ada tak nampak nama pula. Iris. Iris, ya, Iris. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada Cikgu Khairia dan Abang Sean. Nama saya Iris Raisya binti Muhammad Syahrizai. Boleh panggil saya Iris. Terima kasih Iris. Dan yang terakhir sekali kita ada Boris Shira. Selamat sejahtera. Hai Cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Bowish Riana Jacob. Anda boleh panggil saya Bowish. Okey, terima kasih Boris. Saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda bersedia untuk penerokan kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya anda dah sedia. Okeylah, memang dah nampak dah muka-muka ceria mereka memang dah bersedia cikgu. Tetapi sebelum kita teruskan, mungkin saya nak tanya cikgu, apa kaitannya video yang kartun tadi dengan apa yang kita akan teroka hari ini cikgu? Okey. Sebelum saya nak jawab, Ya? saya nak tanya Sean dulu. Okey, boleh cikgu. Sean minat kartun tak? Cikgu, macam mana cikgu tahu saya minat kartun? Memang minat cikgu. Memang minat. Setiap hari saya tengok cikgu. Kartun apa tu? Oh, kartun banyak-banyak cikgu. Upin Ipin ada cikgu. Ya, SpongeBob pun ada cikgu. Memang banyaklah cikgu. Oh, banyak. Semua saya tengok. Ya. Tapi dalam banyak-banyak kartun yang Sean buat, ada tak rasanya macam nak buat kartun sendiri? Cikgu, sebenarnya cita-cita saya sebelum ni cikgu, saya nak jadi pereka kartun cikgu. Tapi malangnya tak jadilah, tak ada peluang.
Tak ada peluang ke tak cuba lagi? Tak cuba ego. Okey. Jadi, kalau macam tu, apa kata kalau kita hari ni kita belajar macam mana nak buat kartun-kartun ni? Oh, boleh ego? Boleh. Oh, yang tu kita akan teruskan ini ego. Itu yang kita akan teruskan pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Saya dah teruja dah. Tapi sebelum tu saya nak sediakan diri. Saya nak pergi tandas sekejap. Saya akan datang balik. Kita akan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. We dig, 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 in our mine the whole day through. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sprite dan juga Cikgu Nancy. Maaf ya, tadi Abang Sean dah bagi tanda tak balik-balik lagi. Hello Sprite, saya dekat sini, okey. Oh, nak jadi host pula dia. Okey, tak apalah Cikgu. Jom kita teruskan penerokan kita tanpa Sprite. Tanpa Sprite? Boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh juga. Okey, tak apa. Sebab dia adalah karakter utama. Boleh je lah. Okey. Jadi kita nak recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita belajar tentang 7 bahagian utama di dalam aplikasi ataupun pengatur acaraan Sprite. Okey. So masih ingat lagi tak apa bahagian-bahagian dia? Saya rasa boleh sikit-sikit lah Ego. Cikgu nak uji saya ke? Sikit. Sedikit. Macam biasalah. Kan kita ada 6 orang murid. Lepas tu bahagiannya ada 7. Oh. Agak-agak yang ke-7 tu siapa yang kena jawab? Okey, nampaknya saya lah Ego ke Sprite. Tadi dia nak cakap. Kalau nak menyamar jadi Sprite boleh juga. Okey, boleh ya? Okey, boleh je. Okey. Kalau menyamar jadi Sprite, kalau salah jawab, Oh, okey, tak apalah, nanti saya akan cuba jawab Ego. Okey, jadi ini adalah paparan untuk pengatur caraan Sprite kita, pengatur caraan Scratch. Jadi, okey, murid-murid. Sufi, ingat tak lagi apakah bahagian yang ini? Bahagian itu adalah stage, cikgu. Stage, bagus. Kemudian, Bovesh, ingat tak bahagian ini? Bahagian yang luas ni. Sprite area. Sprite area. Okey. Kemudian siapa lagi? Saya nampak. Okey, Kaisara. Ingat tak bahagian yang atas ni? Menu palette. Menu bar. Okey. Siapa lagi yang kat situ? Iris. Iris, ingat tak bahagian ni yang ada bahagian yang ada warna-warni ni? Menu palette. Menu palette, betul. Siapa lagi yang tak dapat ni ya? Saya rasa Bovesh belum jawab Ego. Bovesh belum jawab ya, Bovesh? Bovesh. Oh, dah jawab. Dah jawab. Okay. Yang belum jawab siapa? Aisyah ya? Aisyah. Yang ni apa dia? Dekat kawasan sini. Sprite list. Sprite list. Okey, yang terakhir adalah untuk Sean. Harita belum jawab Ego. Harita belum ya? Harita Yes, belum ya? Okey. Okey, Harita, yang bahagian atas ni apa dia? Bahagian dia di atas. Bahagian dia di atas. Palette tu. Menu palette. Cikgu bagi clue sikit, bermula dengan huruf T. Toolbar. Ya, toolbar. Alah, cikgu dah bagi dah yang senang-senang kat mereka Ego. Saya pun Tapi kan yang paling senang sebenarnya ini. Itu adalah Dia terdiri daripada dua perkataan. Okey. Perkataan pertama tu bermula dengan huruf B. B. Perkataan kedua bermula dengan huruf P. Bola padang Ego. Bola padang. Ya. Tadi cakap nak jadi Sprite nak jawab. Oh, okey. Sprite tahu tak? Tak tahulah cikgu. Saya pun lupa lah cikgu. BP. BP. Bukan BP yang tempat isi minyak. Bukan? Bukan. Yang ini apa Ego? Ini adalah blok palette. Nampak gayanya Abang Sean tak buat ulang kaji. Ya, cikgu. Maaflah tadi semalam saya dah main dengan Sprite, dah kita main bola semalam. Oh, main bola? Ya. Kat mana tu? Dekat Padang. Okey. Nasib baik cakap dekat Padang. Okey. Bila kita dah tahu ke semua ni, and then hari ni kita akan belajar tentang blok-blok yang terdapat di dalam
menu palette. Okey. Sebelum ni kita telah belajar tentang block motion. Block motion ni untuk apa hari tu? Untuk bergerak kan. Perkataan motion tu sendiri menunjukkan untuk bergerak. Dan untuk saya tak nak yang ni dulu. Saya nak tengok looks dulu. Okey. Looks. Ya. Block looks ni untuk apa? Kita bagi yang senang untuk Abang Sean ya. Okey. Block looks ni untuk apa? Kalau looks tu kalau kita terjemahkan, Ya. dia akan menjadi penampilan. Jadi saya rasa tu looks tu adalah untuk menukar penampilan karakter kita itu. Ya, betul. Jadi looks ni adalah untuk penampilan di dalam stage kita tu. Di dalam stage. Jadi backdrop kita tu, sprite kita, perkataan yang terpapar, itu semua looks. Maknanya apa-apa yang kita boleh lihat tu di situlah kita akan kawalnya menggunakan looks. Kita pergi dekat looks. Okey, sekarang ni kita nak pergi dekat, kita tinggalkan dulu yang paling penting. Okey. Okey, kita nak pergi ke Sini. sound. Kita lompat-lompat tak apa. Sound yang ini Sound. 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 Oops. Okey. Sound kita nak panggil siapa ya? Apa kata Sufi. Saya tahu Sufi ni suka menyanyi. Ya So ke? saya bagi dia sound. Okey, Sufi, apa dia sound ni? Sound adalah untuk mengeluarkan bunyi atau suara. Ya, betul. Pandai. Okey, seterusnya kita nak pergi ke block control. Block control ni saya rasa-rasanya macam nak panggil Aisyah lah pula. Ya, cikgu. Block control ni untuk apa sebenarnya? Block control untuk mengawal pergerakan sprite. Ya, dia untuk mengawal pergerakan sprite. Manakala sensing. Sensing, saya nak panggil siapa ya? Apa kata Bovesh? Untuk mengesan sprite. Untuk mengesan, okey. Dia sebenarnya untuk mengesan apa-apa yang kita dah set. Dia boleh mengesan. Andai kata kalau kita tersentuh. Ya. Kalau saya dah set, saya tersentuh warna. Hari ini kita hijau kan? Tersentuh warna hijau dan dia akan bertindak balas. Jadi sensing ni adalah untuk apa orang cakap? Untuk tindak balas kepada untuk keadaan tindak balas. ataupun apa-apa tindak peraturan balas yang diberikan kepada lah. sentuhan. Okey. Okey, yang terakhir sekali adalah block event. Agak-agaknya siapa yang nak jawab soalan cepu emas untuk block event ni? Ada tak? Siapa yang berani jawab? Harita. Untuk memulakan pergerakan sprite. Ya, untuk memulakan pergerakan. Betul, sebahagiannya. Okey, sebenarnya untuk block event ni, dia berfungsi sebagai mengawal. Okey. Dia mengawal keseluruhan skrip. Okey, baik. Maksudnya bila kita tekan aja bendera hijau. Ya. Dia akan menggerakkan sprite kita mengikut arahan daripada skrip. Maknanya apa yang kita dah tetapkan berkenaan, contoh untuk sound, untuk control, untuk sensing tu, yang event tu akan lebih kurang mengawal. Ya, dia akan bagaimana mengawal. ia berfungsi lah. Ya, dia mengawal, dia memulakan. Okey. Jadi dia akan ikut satu-satu tu sampai habis. Maknanya bila dia akan tahu untuk menghabiskan ataupun menghentikan, adakah juga dikawal oleh events ke ataupun memang dia akan ada? Lepas ni kita nak tengok. Macam mana kita nak tahu apa event block event ni berfungsi, kita akan tengok ke sebelah sini. Okey, Go. Okey. Okey. Kita bergerak ke sini pula. Okey, Go. Okey, bila kita tengok dekat sini, sini kita ada dua set skrip. Ya. Skrip yang pertama kita ada when. Jadi kita tengok warna yang sama kan? Ya. When green flag click. Okey. Ini adalah block apa ni? Yang warna orange Go. Ya. Ini adalah events. Ya. Maknanya setiap kawalan ni memang dia ada warna tersendiri yang... Ya, memang dia ada warna yang tersendiri. Sebab kita tengok kalau warna-warni kan? Ya. Jadi maksudnya yang pertama ni kita tengok kedudukan event tu adalah di atas sekali. Okey. Okey. Kemudian kita tengok move ada kosong dan step. Okey. Okey. Murid-murid sekalian. Siapa nama? Iris. Kalau blok warna biru macam ni,
Ini melambangkan blok apa? Block motion, cikgu. Block motion. Bagus. Jadi, blok ni adalah blok motion. Okey. Ini adalah dia punya arahan yang terdapat di dalam blok motion. Baik. Kemudian, kita tengok yang warna ni pula. Warna seakan-akan sama. Tapi ini tua lagi, ini muda lagi. Oh, okey. Nampak tak? Beza. Ya. Kalau nak cakap dia dekat mana tadi? Dekat event. Macam tak betul je. Nampak macam sama tapi berlainan. Okey. Okey. Agak-agaknya ini daripada blok palette mana ni? Aisyah. Saya rasa di blok control. Blok control. Sean cuba cek blok control warna ni tak? Iyalah cikgu, warna dia hampir sama dengan events, cuma dia warna muda sikit. Cuba Sean cari ada tak perkataan wait? Yang pertama sekali ego di sini. Jadi betul Aisyah. Jadi ini adalah blok control. Okey. Kemudian kita tengok ada neck costume. Okey, dia warna ungu pula. Warna ungu. Warna ungu ni agak-agaknya apa dia? Kaisara. Looks. Looks. Ada tak perkataan next costume dekat looks? Okey, saya cuba carikan cikgu. Next costume. Ada cikgu. Ada. Jadi maksudnya Kaisara jawab dengan betul. Dan yang ini adalah ulangan. Okey. Kenapa saya letak macam ni ya? Soalan yang sangat bagus cikgu. Cikgu tanya saya ke? Saya tanya Sean dah ni. Okey. Jawapannya saya pun tak tahu cikgu. Kenapa? Saya sebenarnya nak tanya cikgu balik. Kenapa cikgu susun macam ni cikgu? Kenapa saya susun macam ni jadi kita tengok kat sini kita ada move. Move ni maksudnya gerak. Okey. Kita nak gerakkan siapa ni? Saya nak gerakkan Sean ke? Sean nak gerakkan saya ke? Nak gerakkan siapa? Kita nak gerakkan karakter lah cikgu. Saya rasa dalam situasi ni adalah sprite lah cikgu. Betul. Jadi kita nak gerakkan sprite. Bila kita nak gerakkan sprite, move ni maksudnya dia bergerak satu langkah. Okey. Macam mana satu langkahnya? Satu langkah macam ni je. Lepas tu nampak wait. Tunggu. 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 Jadi wait berapa second? Terpulang pada kita nak set. Kalau kita nak letak 1000 pun boleh tu. Boleh, tapi boleh. Lepas tu maksudnya dia duduk kat sini 1000 saat je, tak bergerak-gerak. Ya. Okey. Kemudian next costume. Next costume kita dah tahu ini adalah looks kan. Dalam setiap sprite tu dia terdiri daripada beberapa gerakan. Ya. Jadi untuk sprite yang macam ni, untuk sprite yang default, gerakannya ada dua. Ya. Satu adalah macam ni, satu adalah macam ni. Okey. Jadi dia melangkah. Ya. Jadi bila kita tukar macam ni, kemudian yang last kali move kan? Ya. Dia akan okey, sebab tu dia akan tukar kostum dia ataupun tukar penampilan dia lah. Jadi ini adalah satu set gerakan. Maksudnya daripada sini saya nak gerak ke sini. Faham. Untuk ambil satu langkah itulah dia punya. Inilah gerakannya. Gerakan dia. Ini untuk satu langkah. Okey, maknanya kalau kita tak letak next costume tu dia akan jalan macam ni je lah. Ya, betul. Tak cantik lah nampak macam tu. Tak cantik. Okey. Baik, Ibu. Jadi ini adalah untuk satu langkah. Tapi kan kadang tak ada orang yang berjalan macam ni je. Dah sampai. Betul kan? Jadi biasanya apabila orang berjalan, dia mesti berjalan beberapa langkah. Ya. Dalam kartun pun kita buat animasi, takkan kartun kita jalan selangkah je. Lepas tu habis cerita. Tak ada lah kan macam tu. Lainlah kalau di Superman. Kan. Jadi ini tak. Ini kalau kita nak arahkan kartun kita untuk bergerak ataupun sprite kita untuk bergerak, dan kita kena ada beberapa set arahan. Ya. Jadi kita tengok pada yang kedua. Ya. Kedua ni nampak lain sikit daripada tu kan? Kenapa dia lain rasa-rasa? Sebab dia tiada perubahan penampilan ataupun next costume itu, dan pergerakan dia pun mempunyai command ataupun arahan yang berbeza. Dia arahan dia berbeza sedikit, tetapi sebenarnya dia sama sahaja. Okey. Kenapa saya letak set X2? Set X2 maksudnya kalau kita tengok sprite kita sentiasa berada di tengah. Ya. Jadi kalau kita nak gerakkan, takkan kita nak gerakkan sprite kita kat tengah, dia jalan-jalan sampai keluar daripada stage kan? Mesti kita nak alihkan dia ke tepi sedikit. Ya. Jadi kita setkan dia
ke tepi ni, jadi berubahlah X dia. Okey. Dan berubahlah Y dia. Ini ada koordinasi ya, Ini koordinasi. Ya. Jadi bila kat sini berubah, maksudnya kita set X, set Y macam ni. Maksudnya kalau sprite tu kat sini, bila kita set dia pada satu titik, dia akan pergi ke titik tersebut. Macam ni. Okey. Dia tunggu arahan. Ya. Jadi ini adalah kedudukan. Okey. Dia masih lagi dalam keluarga, block, motion. Sebab tempat. Ya. Okey, kat sini kita tengok perkataan repeat. Ya, maknanya dia akan ulang kan, Ego? Repeat. Kita nak repeat apa ni? Takkan kita nak repeat dia duduk sini je. Oh. Okey. Jadi, kita nak repeat apa? Tadi kita belajar apa? Mula-mula tadi. Okey, cikgu. Sebelum kita jawab apa maksud repeat tu, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sprite dan juga Cikgu Nancy. Sebenarnya saya juga, Sean Steven. Saya menyamar aja menjadi Sprite, Ego. Itulah untuk kita gunakan command sound untuk keluarkan suara. Betul. Okey, cikgu, jom kita teruskan ya. Tadi kita ataupun cikgu nak sebutkan apa yang dimaksudkan oleh repeat. Okey, repeat ni adalah kita repeat gerakan. Okey. Maksudnya kalau dekat sini kita nampak repeat, apa benda yang kita nak repeat? Tadi kita nak repeat bergerakan kan, jalan kan? Ya, betul. Di manakah tadi yang arahan untuk gerakan tadi? Sebelah kan? Ya. Jadi kita ambil je 1, 2, 3 dan 4 letak di dalam ni. Oh, okey, baik. Jadi dia akan repeat gerakan. Jadi tak adalah kita punya sprite tu jalan. Macam tu. Jadi bila kita letak kat sini, repeat ni kita boleh set dia nak repeat berapa kali? 6, 8, 10. Jadi dia akan kira. 1, 2, 3, 4. Jadi terpulang. Oh, okey. Okey. Jadi bahagian yang saya kosongkan ni adalah untuk ditetapkan oleh pencipta tu sendiri. Baik. Maknanya lagi senanglah daripada kita nak letak panjang-panjang, kita buat repeat tu untuk menyenangkan kita lah, Ego. Ya. Okey, Ego. Okey, maknanya kita dah habis untuk ini ke, Ego? Dah habis untuk ini. Okey, apa seterusnya kita akan buat, Ego? Seterusnya, cikgu ada tugasan untuk murid. Tugasan untuk murid adalah murid kena cipta dialog ataupun pernyataan tentang persahabatan sihat. Oh. Dia nak kena buat dialog ataupun pernyataan. Ya. Sementara murid-murid tengah buat, apa kata kalau kita tengok di bahagian di skrin. Okey, Ego, boleh. Saya ke belakang sikit, Ego. Okey, persahabatan sihat. Apa dia persahabatan sihat? Kalau kita tahu persahabatan tu macam kawan kan. Tapi sebenarnya apakah dia persahabatan sihat? Persahabatan sihat ni sebenarnya ciri-ciri dia ada banyak. Tetapi kita tunjukkan contoh yang adanya hanya 5 sahaja. Jadi yang selebihnya murid-murid boleh cari sendiri. Okey, ciri-ciri persahabatan yang sihat adalah menghormati hak dan barang kawan. Ya. Rakan. Boleh tak kalau macam saya ambil barang Sean tanpa minta kebenaran? Tak boleh, Cikgu. Itu maksudnya saya tak menghormati Sean, betul? Betul. Itu adalah contoh untuk menghormati hak dan barang rakan. Ya. Kemudian setia dalam persahabatan. Macam mana kita nak cakap setia dalam persahabatan? Saya rasa bila contohnya lah kalau kita cakap di belakang dia, maknanya kita cakap macam benda-benda jahat. Bila dia tak dekat sana, macam tu tak setia lah, Ego. Ya. Jadi setia ni tak kisahlah kawan kita susah senang pun kita sentiasa ada. Betul. Kemudian bersangka baik. Jadi bersangka baik ni sepatutnya memang untuk semua benda kita kena bersangka baik. Jangan bila orang buat kita tak betul macam tu, tak boleh. Kadang-kadang orang buat dia ada sebab-sebab, tetapi kena sentiasa bersangka baik. Jangan bila orang tu buat dia nak menunjuklah. Mana kita tahu dia buat tu hanya untuk membantu orang lain. Betul. Okey, kemudian saling bantu membantu. Ini biasa. Betul tak? Tak kira lah antara kawan, tapi untuk semua lah kan, Cikgu. Kalau saya cakap, Syam, tolong saya buat kerja rumah. Boleh. Itu boleh lah, Cikgu. Untuk Cikgu, semua boleh. Untuk saya semua boleh? Boleh. Bagus tu. Okey, berbudi pekerti dan bersopan santun. Tadi budak-budak kita pun dah amalkan kan? Selamat pagi, Abang Sean. Budak-budak pun dah buat kan? Itu adalah berbudi pekerti dan bersopan santun. Selain daripada tu,
Apa lagi? Berbudi pekerti dan bersopan santun. Selain daripada Saya tu, Ibu. bagi barang. Sean cakap apa? Terima kasih. Betul. Itu adalah apa? Berbudi pekerti dan bersopan santun. Okey. Cikgu, saya dah rasa dah cukup masa untuk memek kita. Tengok mereka dah selesai tak tugasan mereka. Okey. Hai semua dah ke? Apa kata kita panggil Bovesh? Boleh ke? Bovesh, tunjukkan hasil Bovesh. Okey, kita perlulah menghormati dan berterima kasih kepada barisan hadapan. Cikgu, saya nampak ada atas sana Kiko. Kiko. Apa tu? Kiko. Kiko tu watak. Oh, watak. Dia nak letak watak Kiko. Dia nak namakan watak dia Kiko. Okey, boleh. So, Kiko cakap kita perlulah menghormati dan berterima kasih kepada barisan harapan. Bagus tu. Okey. Bagus. Terima kasih, Bovesh. Dan lagi satu mungkin kita boleh pilih lagi seorang murid. Lagi seorang. Apa kata kita panggil Sufi? Okey, Sophie, mungkin anda boleh bacakan apa yang anda dah tulis. Ini ada dua watak kan? Dua watak. Sophie tu kena tukar-tukar sikitlah suara dia kan? Silakan, Sophie. Hai Kiki, boleh saya membantu menyusulkan buku-buku ini? Oh. Hai Ruki, sama-sama. Macam tu lah. Okey, terima kasih Sophie. Itu adalah dia punya dialog. Kita dialog dah ada. Ya. Kita dialog dah ada, maksudnya dah dekat bahagian ni tadi adalah looks. Ya, betul. Jadi kita dah ada dialog, apa yang kita perlu buat? Sekarang ni kita kena pergi ke script area. Di sini Ayu. Ke script area ni, kita akan mulakan dengan apa tadi? Sorry. Ya, okey. Kita akan mulakan dengan when click ya. Ya, when click. Ini adalah pre-event. Nampak? Contoh dia. When click. Okey, saya gerak ke sini ya, Igu. Okey, baik. So, ini saya nak lekat, Igu, atas boleh. Sekali? Okey, boleh. Oh, okey. Buka satu je. Satu je? Okey, saya terbuka dua, tak apa. Oh, okey. 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 Kemudian... Tengah ke, Igu? Nak tengah? Tengah. Okey, boleh. Tengah atas. Kemudian, kita tengok set X tu kan? Ya. Itu... yang ini? Okey, terima kasih, Kita Igu. boleh setkan di mana-mana pun tak jadi hal. Maknanya ini kita ulang balik apa yang cikgu dah ajar tadi lah? Ya. Okey. Okey. Set X ini adalah untuk koordinat X. Ini adalah untuk koordinat Y. Maknanya ini adalah kedudukan permulaan dia ke, Igu? Ya. Okey, baik. Tadi yang ni untuk bergerak. Sekarang ni kita tak nak bergerak kan, kita nak dia bercakap kan? Ya. So kita dah tak guna yang ada arahan yang sama. Yeah. Kita akan guna arahan lain. So arahan yang kita akan gunakan adalah okey, saya ke sini lah. C for second. Sebab dia bercakap kan, Cikgu? Ya. Yeah. Okey, maknanya dia punya arahan pun ataupun komand dah berbeza lah. Dah berbeza. Okey, di sini. Okey, baik. C. Kalau murid-murid ingat lagu Say Something kan, C. Oh, maknanya ini adalah daripada yang dia orang buat tadi ataupun daripada skrip yang mereka dah sediakan, Cikgu? Ya. Okey. Ya, kalau dia ada macam tadi kita tengok Sufi dia ada dua kan? Ya. Dia ada dua. So watak kedua tu kita akan kemudiankan. Jadi kita untuk watak yang pertama tu dia ada pertama tadi yang nolong menyusun buku, kemudian dia cakap sama-sama terima kasih kan? Ya. So yang terima kasih tu sebelum kita letak terima kasih kita kena ada wait dulu. Sebab tadi watak yang kedua tu dia bercakap. Yeah. So semasa watak kedua bercakap, kita kena letak wait dekat watak pertama. Supaya tak bertindih. Tak bertindih. Pandai, Sean. Juga salah satu daripada ciri-ciri persahabatan yang sihat lah, iaitu berbudi pekerti dan bersopan santun. Kita tak boleh cakap lah bila orang yang cakap kan, Cikgu? So di bawah sini, Cikgu? Ya. Okey. Dan yang terakhir adalah yang bahagian terima kasih tadi kan. Dan kita guna balik C for second. Okey. Saya lekatkan ya, Igu. Mari, Igu. Kalau dengan pelekat ni, ini adalah salah satu musuh saya, Igu. Sentiasa tak boleh buka. Kali ni boleh juga. Jadi. Kalau murid-murid perasan, kenapa cikgu sentiasa kosongkan bahagian yang berpetak tu? Yang berpetak tak ada satu pun cikgu isi, betul tak? Ya. Di dalamnya. Sebab kalau di dalam scratch yang original, dia memang dah tetapkan masa dia. Tetapi masanya adalah bergantung kepada kita. Okey. Macam tadi, kalau ayat Sufi tu panjang, takkan kita dah letak 2 saat. Okay. Ataupun ayat
Jadi murid memerlukan masa untuk dia bercakap ataupun membaca. Jadi kita kena panjangkan sikit. Jadi second tu kita boleh ubah. Ya. Boleh ubah. Boleh ya. Dekat say tu kita type aja apa benda yang kita nak cakap tadi. Dekat mana? Dekat sini. Say. Say lah. Ini yang 1 2 3 yang 4. Yang ni say. Warna ungu yang maknanya sound kan Ego? Sound. Dia bukan sound, itu looks. Oh ini. Dia ini look. paparkan dia. Oh dia paparkan tulisan dialog tadi. dia tadi. Ya. Say ni bukan papar, say ni cakap. Kan. Okey, mungkin saya nak tanya Ego Aisyah. Aisyah dah tunjukkan tadi ke? Aisyah dah tunjukkan. Okey, mungkin Aisyah bukan Aisyah ya. Saya pilih lagi seorang yang belum tunjukkan lagi. Mungkin saya boleh tanya. Aisyah dah tunjuk ya. Rasanya Boves. Aisyah dah tunjuk ke? Aisyah belum. Okey, sorry. Maaf Aisyah. Ya, sila tunjukkan dialog anda ya. Oh, sila bacakan. Boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Mohon semua pelajar perlahankan suara ketika berada di pusat sumber kerana kita berkongsi tempat dengan yang lain. Okey. Dan berkenaan dengan dialog ataupun dialog yang disediakan oleh Aisyah tu, rasanya sekiranya ada watak yang lagi satu selepas watak Aisyah tu, rasanya masa nak ditunggu ataupun masa untuk watak tersebut untuk tunggu sehingga giliran dia untuk cakap rasanya berapa saat? Anggaran Aisyah. Sebab di sini, ya? 7 saat. 7 saat. Maknanya dia dah kira lah, Ego. Okey, bagus. Terima kasih, Aisyah. Okey, cikgu. Seterusnya kita ada apa lagi, Ego? Ni apa dia? Play sound. Play sound. Okey. Tadi apa Syan suka buat bunyi apa? Bukan, tadi suara Sprite saya, Ego. Play sound. Play sound. Oh, ni suara dia. Rewind balik. Okey. Hai, nama saya Sprite. Ya. Itulah. Jadi play sound ni untuk kita watak tersebut. Ya. Okey. Yang tu kita nak letak kat mana, Ego? Ini kalau kita nak letak, kita boleh letak berhampiran dengan say tadi. Maknanya di bawah? Sama ada di bawah ataupun di atas dia. Seelok-eloknya di atas dia. Boleh saya pegang sekejap, Ego? Boleh. Okey, saya tunjukkan. Ataupun saya lekat terus boleh, Ego? Tapi boleh saya kena alihkan yang dua ni ke bawah, Ego? Boleh. Okey, sekejap, Ego. Saya alihkan dulu. Saya bagi ruang kepada yang ini. Okey, so yang ini saya letak di bawah. Terbuka pula. Tak apa. Memang musuh ketat lah nak buat macam mana kan? Okey, dekat sini. Yang lagi satu tu, nasib baik cikgu dah lekat yang lebih pula kat belakang ni, kan, Ego? Memang selalu lekat belakang, tahu. Syan bermusuh dengan tip tu. Okey, di sini. Sini dah masih ada yang pelekat je. Saya lekatkan terus di atas sini. Okey, jadi macam ni lah, Ego. Kalau kita nak mainkan ataupun kita nak mainkan suara watak tersebut, memang susunan dia macam ni, kan, Ego? Kalau macam ni, maksudnya perkataan tu keluar dahulu baru keluar suara. Okey. Kalau nak suara keluar serentak dengan perkataan, play sound tu kena di atas say. Maknanya suara tu akan keluar dulu baru dia akan tunjuklah. Suara keluar dan say tu di bawah, dia akan paparkan tulisan. Okey, maknanya ni nak kena terbalik lah kalau nak macam terbalik. tu lah. Kalau kita nak juga dialog dia keluar dulu, macam ni lah susunan dia. Kalau kita nak keluarkan dialog dahulu, macam ni. Tapi kalau kita nak keluar suara dengan dialog, terbalikkan dia. Okey. Kalau Syan perasan masa video permulaan tadi, kan Sprite tu bercakap, nampak kan Sprite bercakap kemudian dialog keluar. Jadi itu maksudnya saya letakkan play sound di atas, say di bawah. Okey, nak saya tukarkan, Ego? Boleh je. Boleh ya. Okey, saya tukarkanlah, Ego. Okey, saya buka yang ini. Macam tadi dah ada pelekat dia. Okey, saya letakkan yang ni di atas. Yang ni untuk memastikan bahawa bunyi dia ataupun suaranya keluar sebelum kita tunjukkan dialognya, ya, Ego? Ya. Okey, mungkin kita ditanya lagi seorang yang belum tunjukkan lagi. Siapa lagi yang belum tunjukkan dialog anda? Rasanya Iris belum, Harita belum. Harita dah angkat tangan. Kalau ada masa kita akan tanya yang lain, ya. Harita, sila tunjukkan dan terus bacakan dialog anda. Kita haruslah bersangka baik agar tidak menyinggung perasaan rakan dan terjadi gejala negatif. Itu dia lah. Jadi kalau untuk ni rasanya kena letak berapa saat, ya, Harita? Sebelum watak seterusnya nak bercakap.
6 saat. 6 saat. Oh, dah kira juga. Dia agak-agak je. Lebih kurang Tapi lah. sebenarnya macam untuk Arita, dia tak perlu nak ada watak kedua. Sebab apa? Dia hanya ada satu je ayat. Ya kan. Kalau hanya ada satu, maknanya yang lagi dua tu tak perlulah. Jadi yang wait dengan yang say yang seterusnya dah tak perlu. Okey cikgu. Maknanya yang untuk semua ni kita dah selesai ke untuk semua permainan ni? Okey, kalau ada masa saya nak tanya lagi seorang. Siapa tadi? Iris. Iris mungkin boleh bacakan skrip anda ataupun dialog anda? Silakan. Jangan lupa untuk pasang mic ya. Boleh awak tolong saya dengan kerja sekolah ini? Boleh. Jom kita buat bersama-sama. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, maknanya macam Iris ni, dia mempunyai dua watak kan, Ibu? Dua watak. Dan nanti watak yang pertama tu akan bercakap semula. Maknanya lepas ni, contoh kalau yang ni watak pertama kan, nanti akan mainkan suara dia, dialog yang pertama kan, watak pertama. Lepas tu adalah untuk watak kedua. Kita tunggu sekejap, watak kedua akan bercakap. Tapi yang tu kita akan mainkan muzik ataupun play sound, suara dia kan. Dan lepas tu kita kena letak balik kan. Sebab watak pertama tu nak jawab balik. Betul. Tapi untuk watak kedua, kita kena ada set macam ni juga. Ada set. Set lengkap. Di bawah ni lah. Ya. Nanti bila Sean dah masuk ke dalam aplikasi ni ataupun pengatur caraan Scratch, bila Sean klik aja sprite tu, dia akan ada stage script area dia sendiri. Ya, maksudnya dekat sini kita tengok ni adalah script area untuk satu orang. Ya. So bila Sean klik karakter yang kedua ataupun sprite yang kedua, memang adalah lagi satu dia akan ada script area lain yang mana Sean pun kena buat macam ni juga. Kena ulang balik. Okey, baik. Sekarang saya faham. Harap kepada mereka yang menonton di rumah pun dapat faham. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Nancy dan juga saya, Sean Steven. Okey, sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar dah bagaimana untuk menggunakan arahan-arahan ataupun command palette. Bukan command palette, palette apa tu? Menu palette palette. Untuk menghasilkan sama palette. Ada pergerakan ataupun bunyi. Dan cikgu, di atas meja ni kita ada QR code ataupun kod QR. Ini untuk apa cikgu? Kod-kod QR ni kalau kita tengok, kod yang pertama ni adalah untuk nota dan ulang kaji. Okey. Kalau apa yang kita dah belajar hari ni. Ya, nota-nota tentang Scratch. Jadi dekat dalam nota ni dia ada uji kaji. Maksudnya murid dah boleh pergi ke Scratch dan dia boleh cuba sendiri. Dia ada arahan dia kat situ, ikut step dia. Okey, boleh. Manakala untuk yang QR code kedua adalah quizzes. Semua suka quizzes kan? Apa tu cikgu? Quizzes tu adalah game. Tapi game dia berbentuk soalan. Best juga. Jadi untuk quizzes ni siapa-siapa pun boleh jawab. Scan QR code, jawab quizzes. Okey, baiklah cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh teruskan dengan penerokan kita, cikgu. Okey. Jadi untuk sesi kita pada kali ini, kita recap balik apa yang kita dah belajar sebelum ini. Maksudnya daripada siri pertama dulu kita belajar tentang pengatur caraan Scratch. Apa 7 bahagian utama. Kemudian hari ini kita belajar tentang blok-blok palette. Blok-blok palette dia yang biasa kita gunakan adalah 6, tetapi sebenarnya dia ada 9. Yang lagi 3 tu mungkin kita akan gunakan di masa yang akan datang, iaitu pen, variable. Pen ni adalah untuk menggerakkan. Variable ni adalah untuk matematik. Matematik, pengiraan. Dia ada data untuk menyimpan data. Okey, yang tu untuk masa nantilah, Ibu. Tapi untuk sekarang ni saya nak tanya murid kita yang ada dalam talian, apakah ataupun apa yang anda dapat daripada penerokan kita pada hari ini? Cikgu, kita nak tanya siapa dulu, Ibu? Kita nak tanya kepada Kaisara. Okey, boleh. Silakan Kaisara. Apakah yang anda dapat daripada penerokan kita hari ini? Bagi saya agak baru dengan aplikasi Scratch. Apabila mempelajari aplikasi Scratch ini, saya mendapat kepada rakan-rakan saya juga boleh menggunakan aplikasi Scratch.
Ini untuk menghantar pesan pada rakan-rakan. Pada masa yang sama juga saya boleh mencipta game dan video animasi yang ringkas untuk menyampaikan pesanan. Okey. Terima kasih Kaisar. Memang agak padatlah jawapannya dan juga memang dapat memberi kesimpulan kepada apa yang kita dah teroka untuk hari ini. Tapi saya nak tanya lagi seorang murid Ego, apa pendapat mereka pula? Apakah yang mereka dapat daripada penerokan kita? Siapa lagi kita boleh pilih? Kita boleh pilih Iris. Iris, silakan Iris. Pada pendapat saya, aplikasi Scratch merupakan aplikasi yang mudah dan senang untuk digunakan. Scratch membolehkan kita membina cerita dan animasi dengan sangat mudah dan saya pasti akan menggunakan aplikasi Scratch ini untuk membuat projek serta kerja sekolah saya. Okey, terima kasih Iris. Dan lagi seorang murid saya nak tanya Ego. Saya nak tanya Harita. Harita, apa yang anda dapat daripada penerokan kita hari ini? Daripada pelajaran hari ini, saya mendapat pengetahuan lebih mendalam mengenai aplikasi coding Scratch yang boleh membantu saya bukan sahaja masa kini tetapi ia akan berfaedah untuk pengajian tinggi pada masa yang akan datang. Aplikasi ini juga dapat membantu saya dari segi pelajaran serta mendorong saya menceburi bidang-bidang yang berlainan. Okey, terima kasih Harita. Dan memang benarlah apa yang Harita katakan tadi. Sebab masa saya kecil tu, saya tak ada peluang untuk belajar ataupun menggunakan aplikasi Scratch. Masa tu memang tak ada Lego. Tapi seperti yang Harita dan juga kepada murid-murid lain, memang mereka tahu bahawa Scratch ini tidaklah susah, boleh dipelajari dan juga boleh digunakan pada masa yang akan datang. Kan Cikgu? Okay, dan sebelum kita berakhir, mungkin Cikgu pun boleh beri sedikit rumusan kepada penerokan kita hari ini. Okey. Untuk rumusan Cikgu pada hari ini, semua murid tahu kan sekarang kita belajar daripada rumah. Kemudian dari segi kerja rumah pula cikgu kebanyakannya bagi dalam bentuk digital. Jadi macam mana kita nak memperkayakan lagi ataupun mempelbagaikan lagi bentuk penghantaran kerja rumah kita. Jadi bila kita dah belajar Scratch, dah dapat idea kan macam mana kita nak gunakan. Jadi aplikasikanlah pengaturcaraan Scratch ni di dalam kerja rumah murid-murid sekalian supaya kita melompat daripada satu tempat ke tempat yang lebih tinggi. Jangan duduk di tempat yang sama sepanjang masa. Maksudnya kita kena sentiasa berinovasi, kena sentiasa kreatif untuk mempelbagaikan persembahan kerja rumah kita. Ya, betul. Okey, terima kasih Cikgu atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian. Kita ada Iris, Aisyah, siapa lagi kita ada? Kita ada Kaisara, Sophie dan juga Harita ya, dan juga Bovish kerana bersama kita. Tapi Cikgu, sebenarnya saya nak tanya Cikgu, apabila kita belajar aplikasi Scratch ni, memang kita saya pun ada peluang untuk menjadi pengacara untuk beberapa segmen ni Cikgu. Tapi ya, daripada Scratch ni memang ia adalah aplikasi ataupun program untuk kita belajar pengaturcaraan Cikgu. Lepas kita dah lebih mahir kepada Scratch, apakah lagi yang kita akan belajar selepas tu Ego? Ia akan memberi laluan kepada pembelajaran jenis apa Ego? Selepas kita belajar tentang Scratch ni, kita akan lebih mudah untuk memahami bahasa-bahasa pengaturcaraan yang lain. Sebab pengaturcaraan Scratch ni dia adalah mudah. Dia mudah. Jadi sebab tu kita ajar pada murid sekolah rendah. So bila kita dah belajar di sekolah rendah, tak ada masalah untuk kita nak belajar yang lebih advance sedikit pada masa akan datang. Jadi dia memberi pengetahuan sedikitlah. Tak ada orang cakap terus lompat nak ambil yang tinggi kan. Ya, betul. Kita belajar daripada yang mudah, kemudian ada ansur maju. Itu je. Langkah demi langkah ya. Langkah demi langkah. Yang ni untuk kalau budak-budak di sekolah ataupun murid-murid di sekolah dapat belajar, maknanya kita yang dewasa, sama ada mungkin ada ibu bapa yang tengah menonton sekarang yang juga nak belajar bagaimana untuk membuat ataupun mempelajari atau pengaturcaraan, masih boleh juga ya Go? Boleh. Sebab Scratch ni adalah untuk semua lapisan umur. Tak cakap yang Scratch ni hanya untuk budak-budak. Memang budak-budak yang belajar, tetapi kita yang dewasa ni pun boleh gunakan. Sean tadi kan bercita-cita nak jadi apa? Membuat kartun sendiri kan? Ya, betul. Mungkin saya nak tanya murid kita ya. Mungkin salah seorang tu, mungkin saya tanya Sophie lah Ego. Sophie, di antara banyak watak-watak yang ada dalam Scratch tu, mungkin ada sprites dan sprite pun mungkin ada juga kan? Anda suka watak yang mana dan kenapa?
Saya suka watak Sprite kerana dia comel. Kerana comel. Tapi saya rasa dari segi tingkah laku dan juga bagaimana dia bercakap, semua bergantung kepada pereka dia kan. Sebab kita dah boleh belajar ataupun kita dah belajar dan menggunakan menu palette, kita sendiri dapat mengawal dan juga menghasilkan watak di mana kita perlukan. Cikgu? Ya, betul. Okey, terima kasih lagi saya Sophie dan juga kepada rakan saya ada dalam talian dan juga kepada cikgu dan kepada mereka yang menonton sekarang. Harap ia boleh memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod terbuka Didik TV KPM yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye semua.